Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan objektif dan latar belakang sistem pemerintahan Malaysia. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan bagian pengenalan kajian kami. Pertama sekali, Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi perancangan pusat digabungkan menjadi satu. Di dalam sistem ekonomi campuran, syarikat swasta bebas untuk berniaga apa saja jenis perniagaan, tetapi mereka terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan pusat. Kemudian, dari awal tahun 1970-an, ekonomi Malaysia telah mengalami perubahan, di mana ekonomi Malaysia pada masa dahulu lebih berlandaskan ekspor bahan-bahan mentah seperti getah dan biji timah. Tetapi ia telah berubah kepada ekonomi yang lebih berlandaskan industri pembuatan pelbagai. Seterusnya, sektor pembuatan telah membawa kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Hal ini disebabkan oleh pelabur asing yang melabur di Malaysia. Contohnya, negara Jepun telah melabur di Malaysia dan menyebabkan industri berat di Malaysia berkembang dengan pesat dalam masa beberapa tahun sahaja. Sekarang saya akan membentangkan objektif kajian kami. Objektif kami yang pertama adalah untuk mengenal pasti percanggahan antara demokrasi dengan kapitalisme di Malaysia. Seterusnya adalah untuk mengenal pasti kesan yang mungkin diterima oleh Malaysia akibat daripada percanggahan antara demokrasi dengan kapitalisme. Akhir sekali adalah untuk mengenal pasti jalan penyelesaian bagi percanggahan antara demokrasi dengan kapitalisme di Malaysia. Sekarang saya akan membentangkan bahagian latar belakang sistem pemerintahan Malaysia. Pertama sekali, Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Kemudian, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Manakala, Perdana Menteri pula menjadi Ketua Kerajaan yang memerintah. Seterusnya, sistem pemerintahan Malaysia dibangunkan berlandaskan sistem pemerintahan Westminster. Hal ini kerana Malaysia dahulu pernah dijajah oleh British. Sistem Westminster ini pula merupakan sistem pemerintahan yang dibangunkan dan digunakan di England. Kemudian, Malaysia juga mengamalkan doktrin pembahagian kuasa kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah badan legislatif, seterusnya adalah badan eksekutif, dan badan kehakiman atau badan judisiari. Tujuan pembahagian kuasa ini adalah untuk mengelakkan pertindihan dan penyalahgunaan kuasa akibat daripada pemusatan kuasa pada sebuah badan tertentu. Kapitalisme di Malaysia. Kembangan kapitalisme di Malaysia, dasar ekonomi bebas 1957 sehingga 1969, dasar ekonomi baru DEB 1971 sampai 1990, dasar pembangunan negara DPN 1991 sehingga tahun 2000, rancangan Malaysia ke-6 RM6 1990 hingga 1995, dan wawasan 2020 yang kini punya lah, yang habis masa 2020. Ini dasar-dasar. Kenapa Malaysia ada banyak dasar? Antara sebab terutama dia, hal ini adalah untuk memantapkan lagi cara kita dalam mengembangkan sistem ekonomi negara kita. Sebagai contoh, dasar ekonomi bebas yang 1957 hingga 1969 itu, dasar ini berubah kepada dasar ekonomi baru. Kenapa? Sebab kerajaan kita pilih untuk merujuk kepada dasar orientasi etnik, dasar yang lebih cenderung ke arah etnisiti lah. Nah, di situ kita dapat, dengan cara ini kita dapat memantapkan lagi ekonomi negara kita. Terhadap sistem kapitalisme, sebenarnya 3 poin di sini. Umat Islam terasa sedikit sukar untuk menerimanya, rakyat merasa dipergunakan, sistem ini lebih mengutamakan nilai wang berbanding kepentingan rakyat. Inilah pandangan-pandangan utama yang dapat diperolehi dari para pengkaji. Hal ini kerana sebab sistem kapitalisme ini dia tidak mengutamakan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, apa yang diperlukan oleh rakyat, infrastruktur negara tidak dapat dimantapkan. Dia banyak pros and cons juga lah dalam bidangnya. Antara prosnya, keseimbangan ekonomi negara kita akan terjamin sedikit, dan konsnya itulah rakyat akan merasa seperti dipergunakan. Sebab kebanyakannya rakyat yang biasa, dia orang cuma akan dapat duit untuk cukup makan, sukar untuk dia orang naik ke taraf yang lebih tinggi lah.
sejahtera semua. Saya Pavitra Murugan. Nombor metrik saya BF 21160260. Hari ini saya bentang tentang ciri-ciri demokrasi dan kapitalisme di Malaysia dan cabaran-cabaran sistem demokrasi di Malaysia. Ciri-ciri demokrasi yang ada di Malaysia. Ciri-ciri demokrasi di Malaysia yang pertama ialah mempunyai perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Yang kedua ialah raja perlembagaan. Ciri yang ketiga adalah parlimen. Ciri yang keempat ialah mengamalkan pilihan raya. Yang kelima adalah kuasa pemerintahan. Yang keenam ialah parti-parti politik. Highest sekali, ciri-ciri demokrasi di Malaysia yang ketujuh adalah mengamalkan kebebasan asasi. Selain itu, ciri-ciri kapitalisme yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Setiap individu mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam perniagaan bersaing dengan menggunakan kaedah yang berbeza untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebanyak mungkin. Ciri yang kedua adalah penyaminan atas hak milih perseorangan. Setiap individu berhak mengumpul kekayaan peribadi sepenuhnya tanpa mengira status orang lain yang tidak mempunyai kemampuan yang sama. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan penuh. Yang keempat ialah persaingan bebas. Sistem kapitalis membenarkan persaingan antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. Persaingan ini boleh berlaku antara penjual yang boleh memberikan kualiti kepada pembeli. Sebaliknya, setengah pembeli mungkin bersaing antara satu sama lain untuk menawarkan harga terbaik. Ini sekali, ciri yang kelima adalah harga sebagai penentu. Kapitalisme menggunakan mekanisme pasaran yang berfungsi untuk menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk barangan atau perkhidmatan. Oleh itu, negara tidak sepatutnya campur tangan dalam pasaran. Selain itu, cabaran sistem demokrasi di Malaysia. Cabaran yang pertama adalah pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Cabaran yang kedua adalah berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Konsep kesaksamaan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan undang-undang alam. Cabaran yang terakhir adalah tidak wujudnya pemerintahan yang stabil. Ketika tidak ada parti yang menjadi majoriti mutlak, pemerintahan gabungan harus dibentuk. Gabungan parti politik dengan pembahagian kekuasaan hanya merupakan perkawinan semu. Setiap kali terjadi kesan kepentingan, gabungan hancur dan pemerintahan runtuh. Nama saya Muhammad Arif bin Omar, pemegang kad matriks BP 211-60601. Saya akan membincangkan tentang perbezaan antara sistem demokrasi dan sistem kapitalisme di Malaysia. Perbezaan sistem demokrasi dan sistem kapitalisme ialah sistem demokrasi merujuk kepada hal-hal yang berkaitan tentang politik, manakala sistem kapitalisme berkaitan tentang ekonomi negara. Sistem demokrasi di Malaysia melibatkan sesetengah orang yang mempunyai kuasa untuk memerintah negara. Orang-orang ini setiap 5 tahun pemimpin di negara akan bertukar. Pemimpin negara ini ditentukan oleh rakyat, di mana rakyat akan mengundi mereka dan mereka akan dipilih melalui undian yang lebih ramai. Di sini kita dapat melihat sistem demokrasi rakyat berkuasa sepenuhnya dalam menentukan pemimpin di negara. Sistem kapitalisme di Malaysia pula melibatkan tentang sistem perdagangan dan industri negara yang dikawal penuh oleh syarikat persendirian. Di sini rakyat terpaksa bekerja di bawah perintah sistem kapitalisme untuk mencari sumber pendapatan mereka. Rakyat tidak mempunyai apa-apa kuasa. Berbeza dengan sistem demokrasi, rakyat mempunyai kuasa, manakala sistem kapitalisme rakyat tidak mempunyai apa-apa kuasa berkaitan tentang sistem kapitalisme di Malaysia. Kesan daripada percanggahan ini ianya akan mempengaruhi pemikiran rakyat, di mana rakyat akan berpikir bahawa sistem ini berat sebelah, kerana pada sistem demokrasi rakyat mempunyai kuasa, manakala pada sistem kapitalisme pula rakyat tidak mempunyai kuasa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, melalui kajian ini kami dapati bahawa demokrasi dan kapitalisme adalah konsep yang berkait rapat, tapi masih ada persanggahan yang berlaku kerana ia tersasar daripada konsep ideal. Selain itu, beberapa cadangan untuk memperbaiki sistem ini turut diusulkan, seperti membangunkan kerajaan telus dan tabir urus yang baik, serta melawan korupsi. Akhir sekali, masyarakat dan pihak kerajaan mestilah memainkan peranan masing-masing agar dapat menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang berjaya dari segi pemerintahan maupun sistem ekonomi. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 17. Sekian, terima kasih.